Urwah bin Zubair ni bagi tahu pada doktor, aku diuji oleh Allah Ta'ala akan sakit kaki, dan kaki aku ditakdirkan Allah kena potong. Tolong potong dalam keadaan tidak ada bius, tapi dalam keadaan aku sedang solat. Kenapa persoalan dia? Kerana Urwah bin Zubair ni cakap, perkataannya, aku tidak mau dibius kerana sewaktu aku dibius aku tidak sedar, aku lupa akal aku kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban, dan kurniakanlah juga kepada kami rezeki yang baik lagi halal serta mencurah-curah, wa amalan taqabbalan, dan terimalah segala amalan baik kami. Mudah-mudahan kami layak masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada malam ini 9 Januari 2024 bersamaan dengan 27 Jamadil Akhir 1445 Hijriah. Bila kita sebut 9 Januari 2024, sudah pastilah kalender itu kalender Masehi ataupun kalender Gregorian, dan kita sebut 27 ataupun 28 Jamadil Akhir 1445 Hijriah bermakna kalender Islam sudah pastinya. Bermakna 1445 tahun yang dulu Nabi Muhammad SAW bersama sahabat rakan baiknya Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melaksanakan satu perjalanan daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah, dan disebabkan peristiwa hijrah itulah diambil sempena ataupun momen itulah diambil kalender hijrah bermulanya 1 Muharram 1 hijrah pada tahun yang dahulu. Tapi malam ni bukan nak cerita pasal hijrah. Malam ni nak cerita pasal kita nak menjadi orang yang redha. Kita buka buku lama, tutup buku lama 2023, masuk tahun baru 2024 bagi kalender Gregorian ataupun kalender Masehi, yang mana kita sudah pun berada lebih kurang 9 hari, malam yang ke-9, malam yang ke-10 dalam 2024. Sebelum saya nak menyelusuri tajuk kita pada malam ini, kisah yang kita nak kongsikan bersama pada malam ini, izinkan saya berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan satu kisah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Urwah ibnu Zubair. Mungkin ada di kalangan kita namanya Urwah, tak ada saya ingat, sebab Urwah ni nama-nama orang Arab. Anak kepada Zubair. Zubair ni siapa? Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Urwah bin Zubair, sahabat Nabi. Urwah ni adalah anak lelaki kepada Zubair bin Awam, dan ibunya adalah Asma binti Abu Bakar, orang yang hebat, sahabat Nabi. Kisahnya apabila Urwah bin Zubair bersama anaknya
melakukan satu perjalanan menuju ke satu negara yang dinamakan Damsyik, Syria, untuk bertemu dengan khalifah di Damsyik. Di dalam perjalanan tersebut, Urwah bersama anaknya melalui perjalanan selama 7 hari, dan hari yang keempat ataupun hari yang kelima jatuh sakit. Kakinya bengkak, jalan terhencut-hencut dalam perjalanan nak ke Damsyik selama 7 hari. Jalan juga bersama anaknya, akhirnya tiba di kota Damsyik, bertemu dengan khalifah di sana. Khalifah itu sendiri tengok kakinya Urwah ini. "Wahai Urwah, kenapa kaki kamu bengkak?" "Aku tak tahu. Tiba-tiba bengkak, bukan sekadar kakiku bengkak, tetapi sakit sampai ke pinggang, sekarang sudah sampai ke tulang belakang." Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita kaki sakit umum-umum macam ni, tak lain tak bukan gaut lah. Makannya kenduri banyak, gaut. Kencing manis mungkin kena potong. Ini tiba-tiba Allah Ta'ala nak uji dalam perjalanan nak ke Damsyik daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba sakit kaki, melarat sampai ke pinggang, sampai ke tulang belakang. Kemudian khalifah di Damsyik panggil tabib, panggil doktor. "Wahai doktor, 3-4 orang tolong periksa sahabat aku ni, sahabat baginda Nabi ni. Apa hal kaki dia sakit ni?" Ini cerita pasal kaki dulu ni. Periksa, didapati bahawasanya ada virus telah menjangkiti kaki tersebut, menyebabkan naik sampai ke pinggang sakit, dan akhirnya sampai ke tulang belakang. Jadi bagaimana keadaan nak menyelamatkan diri kamu ini? Maka tabib itu cakap, doktor itu cakap, kena potong kaki. Bukan sebab kencing manis, bukan sebab berjalan teruk sangat, tetapi Allah Ta'ala nak uji satu kesakitan dalam perjalanan. Kami ini, doktor ini di Damsyik ini, kami ada pakar kami ni ada satu ubat, bila telan, bila disuntik jadi tak sedar, makanya istilahnya bius. Bila nak dipotong kaki itu, kita bius dulu. Tuan-tuan, apa kata Urwah? "Doktor, saya tak nak dibius." "Habis macam mana? Nak kena operate, kalau tidak boleh mati." "Izinkan saya menggunakan kuasa atas diri saya untuk doktor potong kaki saya tanpa saya dibius oleh para tabib, para doktor, dengan satu kaedah saja, iaitu sewaktu saya sedang solat." Ayah-ayah, ibu-ibu rasa kalau kita lah nak operate tengah solat ke, terbaring tak sedar, doktor cocok lagi, biar tak sedar, biar 3 hari tak bangun, tahu. Urwah bin Zubair ni bagi tahu pada doktor, "Aku diuji oleh Allah Ta'ala akan sakit kaki, dan kaki aku ditakdirkan Allah kena potong. Tolong potong dalam keadaan tidak ada bius, tapi dalam keadaan aku sedang solat." Kenapa persoalan dia? Kerana Urwah bin Zubair cakap perkataannya, "Aku tidak mahu dibius kerana sewaktu aku dibius, aku tidak sedar, aku lupa akal aku kepada Allah." Allahu Akbar. Hebatnya sahabat Nabi yang bernama Urwah, anak kepada Zubair bin Awwam. Maka itu mereka sepakat, Urwah sepakat solat, nak potong kaki kanan, tengah solat, khusyuk, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang solat, berdiri 2 kaki, ada tongkat standby siap-siap, dipotong, dibalut sampai darah tak ada menitik. Kaki itu diletak di tepi, sedikit kesakitan, berbunyi, menangis pun tiada. Kerana khusyuknya, tawaduknya, takutnya, rendahnya diri itu menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan solat. Selesai daripada solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, Urwah ambil kaki dia yang kena potong ini,
ambil kaki dia letak kat depan. Ya Allah, ini adalah amanah yang Engkau berikan kepada aku. Kaki kananku ini aku kembalikan kepada Engkau. Kaki ini sebagai bukti bahawasanya kaki ini dan seluruh anggota badan ini tidak pernah menjejakkan kaki ke mana-mana tempat maksiat. Urwah bin Awwab cakap lepas daripada salat. Kemudian kaki itu ditanam. Akhirnya Urwah bin Awwab mati dalam keadaan kakinya tak disembah. Inilah yang dipanggil redha kamilah, redha yang tahap tertinggi. Tajuk malam ni ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian, redha. Sahabat Nabi itu, Urwah tidak dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk syurga. Tak ada jaminan. Tidak disebut dalam 10 tu nama Urwah, tak ada. Tapi atas kecekalan, atas kesungguhan apa yang baginda Nabi ajar kepada beliau dan para sahabat yang lain, solatnya, khusyuknya, tawaduknya, redanya, sampai tahap macam tu. Kita kalau kaki nak kena potong, kalau boleh jangan kena potong, biar berbulat pun tak apa, kencing manis berlubang dah, potong kaki, jari kaki aja lah ustaz, doktor, kalau boleh. Sayangnya kepada anggota yang ada, pelihara elok-elok selama berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba salah makan, akhirnya kena potong. Inilah yang dipanggil redha. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, tutup buku lama 2023, sekarang ni kita masuk 2024. 2024 di kalangan tempat-tempat lain di luar sana sambutan dengan bunga api. Alhamdulillah, sekarang trend sudah berubah. Trendingnya Ustaz Abdul Somad datang, Ustaz itu ceramah, Ustaz ini ceramah di masjid-masjid, di surau-surau buat sambutan sempena cuti, bukan sempena sambutan awal tahun, sempena cuti yang diberikan. Kita dah mula buat trending yang baru. Tak ada lagi dah sambutan tahun baru. Hari ini ceramah sana, ceramah sini, kuliah di sana, kajian di sini, tabligh akhbar di sana, ya hanana sana, ya hanana sini. Semuanya ke arah Islami. Alhamdulillah, satu perkembangan yang baik. Macam saya sebut tadi, 9 Januari kalender Masihi, kalender Gregorian. Kita tak boleh sensitif sangat sebab isu tahun baru ini melibatkan tahun kalender Masihi. Kalau kita sensitif sangat tak boleh. Sebab itu orang Islam dia ambil kesempatan, surau-surau, masjid-masjid, dia buat ceramah, dia buat program daripada pagi, dia buat umur lambung, dia buat kuliah duha sempena cuti, bukan sempena 2024. Anak muda lah di tengah-tengah bandar terpulang lah. Kalender Masihi ini ada yang kata sempena dengan kelahiran Nabi Isa AS. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, orang England ambil kalender Masihi ini, kalender Gregorian ini bermula daripada tahun 1752, bukannya daripada kosong, daripada satu. Orang British, orang Russia guna daripada tahun 1918. Kita ni daripada zaman kalender Islam. Sebelum daripada itu kita gunakan kalender Masihi sebagai rutin kehidupan seharian. Kalau nak sensitif sangat berkenaan dengan kalender ini, masuknya tahun baru, bulan pun kena sensitif. Kerana daripada bulan Januari, Februari sampai Disember, semua itu adalah mengisarkan tentang dewa daripada bangsa Rom. Sebaiknya kita guna dalam kehidupan keseharian kita Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Tapi disebabkan kehidupan kita di seluruh dunia ini menggunakan kalender yang ada, maka tak menjadi satu kesalahan kalau nak sensitif sangat. Januari perkataan asal daripada Janos, dewa permulaan dan akhir daripada bangsa Rom, yang kita guna sekarang 9 Januari. Mana-mana majlis 9 Januari hari ini saya sebut bersamaan dengan 27 Januari akhir. Kita umat Islam sepatutnya kita dulukan kalender Islam. Bermakna kalau sudah 27-28 Januari akhir, 60 lebih hari saja lagi untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Sudah ada semangat membara ni, dah dekat. Lagi 2-3 hari sudah nak masuk Rajab, bulan Allah Ta'ala.
banyak hadis pasal bulan Rajab. Itu baru Januari, belum Februari, Fabrus berkenaan dewa kematian bangsa Rom sampai Disember. Tak cukup dengan itu lagi, hari pun sama. Daripada Sunday, Monday sampailah Saturday. Sunday itu hari dewa matahari bangsa Rom. Zaman-zaman Fir'aun dulu, zaman Nabi Musa, digunakan sampai sekarang. Sunday, Monday, Tuesday sampai Saturday. Dewa Osiris, dewa Isis, dewa Ra. Zaman-zaman Fir'aun, turunnya Nabi Musa nak menyelamatkan zaman tersebut. Sampai hari ini kita guna. Kalau orang tanya bila meeting, on Tuesday. Contoh nama-nama dewa yang kita guna pakai. Tapi jangan terlalu sensitif. Ini adalah sejarah-sejarah bangsa lain yang kita masih guna pakai. Sebab itu orang Islam hari ini kena angkat sejarah bangsa sendiri. Sebab itu saya mulakan kuliah kita pada malam ini dengan satu kisah sahabat Nabi, supaya kita angkat kisah ini, jadikan iktibar dalam kehidupan seharian kita. Betapa rendahnya, jauhnya redha kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang Melayu ni, kita semua ni orang Melayu Malaysia, sebut hari Ahad, hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu bukannya bahasa Malaysia. Perkataan asalnya adalah daripada Domingo. Domingo pada zaman 1511 Portugis datang. Bila orang di Melaka hari Ahad, hari bertemu dengan Tuhan, nama Tuhannya Domingo. Di satu gereja di Melaka namanya San Domingo. Domingo orang Melayu tukar kepada hari Minggu. Ini sejarah yang kita ambil dan kita tak boleh nafikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak sebenarnya kehidupan seharian kita ni yang berkisarkan orang barat, berkisarkan bukan agama kita sendiri. Bulan, hari, minggu dan sebagainya. Subhanallah. Ya ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Sebab itu pentingnya kita tahu berkenaan dengan tahun baru ini. Ianya sekadar gerbang penggantian waktu, hari, masa sepanjang tahun. Itu saja. Bagi ayah-ayah, ibu-ibu mungkin yang dah berusia, nanti tak ada apa pun, sekadar pertukaran tarikh 2023, 2024, bertambah usia aku. Anak-anak tak tahu apa-apa, umur belasan tahun, umur 20-an tengah seronok. Tahun ni 2023, tahun ni 2024. Hari ni, tahun ni kita berazam, tahun depan kita berazam lagi. Maka itu Allah Ta'ala memberi pilihan kepada kita. Selagi mana kita hidup di muka bumi Allah ini, Allah Ta'ala bagi pilihan. Yang pertama, sama ada nak kekal cari hidup yang 2023, atau nak meningkatkan lagi ketakwaan, khusyuk, tawaduk kita pada 2024 terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pilihan di tangan masing-masing. 2023 kalau tengok dalam media sosial, tengok di mana-mana lah, anak-anak bercakap dan sebagainya, kawan-kawan di ofis dan sebagainya, banyak perkara. Ada yang berjaya hidup, ada yang gagal hidup, ada yang miskin, ada yang papa, ada yang kaya, ada yang pandai, ada yang tak pandai, ada yang bujang, ada yang kahwin, ada yang belum bercucu, ada yang dah bercucu. Tahun lepas tak puasa, tahun ni berazam nak puasa. Semua ada. Dan itu menjadi rutin manusia setiap tahun apabila datangnya tahun baru. Ni datang waktu kalender Masihi je, kalender Islam tak. Kalender Islam, asar kita baca doa penutup akhir tahun, maghrib kita baca doa pembuka tahun. Kalender running macam biasa. Sebab itu dah ditanam dalam minda kita. Betul? Dah ditanam di sekolah asrama penuh, di universiti, di kolej, sama. Kerana daripada muda, daripada usia awalan, intervensi kita tidak terapkan kepada anak-anak ini. Kalender Islam buat apa? 2023, 2024, 31 Disember lupa. Ya ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, pada asalnya, aslinya kalender Masihi ini hanya sehingga 24 Disember. Sehingga 24 Disember sahaja. Kemudian ni zaman Nabi Musa punya cerita lah, zaman Fir'aun.
zaman Dewi Nut, Dewi Saidin, Dewi Ra, Dewi Osiris, Dewi Isis, Dewa Horus yang satu mata tu. Ayah ada telefon, balik buka YouTube, satu cerita yang namanya The Egyptian of God. The Egyptian of God. Tengok bagaimana Dewa Ra lawan dengan Dewa Horus. Dewa Horus ni mata satu, rupa macam paruhnya macam burung helang, badan macam burung helang, macam cerita The Mummy tu. Dia orang bukan buat suka cerita ni, bukan suka-suka buat cerita, dia kaji dulu. Ini kisah berlaku pada zaman Fir'aun, nak menunjukkan bahawasanya dewa-dewa ni disumpah kerana tak boleh melahirkan anak kerana isteri Dewa Ra dan sebagainya lah. Kemudian Allah Ta'ala turunkan Nabi Musa. Panjang cerita. Kemudian dijadikan puasanya untuk tambah lagi 6 hari, 25 sampai 31 Disember. Maka wujudlah 6 hari ni boleh beranak. Macam panjang kisah dia. Satu hari lain pula. Tapi nak bagi tahunya, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, tutup buku lama, buka buku baru untuk kalender Masihi ini. Berdamailah dengan takdir Allah. Terimalah seadanya yang apa yang Allah Ta'ala bagi. Berdamailah. Let bygone be bygone. Lupakanlah yang silam, mulakanlah yang baru. Apa yang telah berlaku, telah pun berlaku. Apa yang akan berlaku, kita minta Allah Ta'ala mudah-mudahan yang terbaik untuk diri kita. Dalam konteks apa yang saya maklumkan ini, dalam istilah agama Islam, inilah yang dinamakan redha. Adakah kita redha anak kita berkahwin dengan pilihan dia? Adakah kita redha gaji kita banyak ini? Adakah kita redha kehidupan kita sebegini? Adakah kita redha dengan apa yang aku ada, pakaian aku, minuman aku, makanan aku, kenderaan aku? Adakah redanya aku kepada Allah dengan apa yang aku ada? Walhal setiap hari kita sering mengucapkan selepas daripada solat subuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian tak cukup lagi, dalam bulan Ramadan di antara tarawih itu kita sebut, kita baca doa, imam membacakan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta redha aku masuk syurga-Mu ya Allah. Kita minta dengan Allah redha kita dalam kehidupan seharian kita. Ya ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, adakah kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita? Let bygone be bygone, move on, orang putih kata. Inilah yang dinamakan redha. Buka dalam kitab Al-Hikam, dalam kitab tasawuf yang besar-besar, yang hebat-hebat, disiplin dalam kitab tasawuf, dalam ilmu tasawuf, antaranya yang nomor satu adalah redha kepada Allah. Buka mana-mana kitab tasawuf, redha. Kenapa perlu redha kepada Allah? Kerana untuk mengawal nafsu. Allah Ta'ala sengaja meletakkan dalam diri manusia, setiap insan makhluk yang bernama manusia ini punya nafsu. Maka lawan nafsu itu adalah redha. Bagaimana nak kontrol nafsu? Melalui redha apa yang Allah Ta'ala berikan. Ini bukan perkara main-main. Dalam keadaan usia ayah-ayah, ibu-ibu, saya mengingatkan diri saya juga, redha datang daripada perkataan radiyah. Radiyah yarda ridwanan, artinya senang, suka, setuju, puas hati, rela. Itu masuk redha. Kalau ada senang, ada suka, ada setuju, ada puas, ada rela, ada segala ini, manusia yang ada sifat begini, insya-Allah semua masalah selesai. Semua masalah selesai. Aku tak dapat tahun ni jadi pengurusi masjid, aku redha. Selesai tak masalah? Tidak ada. Bukan sini, tempat lain. Tahun ni aku tak dapat naik pangkat, aku redha. Tahun ni, kalau isteri lah, tahun ni suami aku, contoh ya, suami aku lain macam ni, baru 3 bulan tengok, tiba-tiba kahwin, redha. Nampak? Contoh.
Tahun ni anak aku tak dapat masuk, cucu aku tak dapat masuk Maktab Rendah Sains Semara, dapat sekolah menengah kebangsaan Bandar Tun Hussein On je. Redha. Boleh? Tepuk dada, tanya sendiri. Tahun ni aku nak berazam nak pergi haji ni, dah mohon banyak kali ni, merayu, tak dapat lagi. Redha. Tahun ni aku nak puasa, aku nak khatam 30 juzuk Al-Quran 2 round. Tahun lepas tak dapat. Redha. Segala perlakuan, segala apa yang kita dapat, apa yang kita timpa atas diri kita, keluarga kita yang bersabit dengan kita, semuanya adalah dengan kehendak qadar dan qadar Allah. Maka itu ayah-ayah, ibu-ibu, redha. Redha. Ada orang jiran kita umur 53 tahun, muda lagi, tiba-tiba kena kanser kolon, contoh kanser perut. Kita pergi jumpa dia, ya Allah, sabarlah, makan ubat, doktor kata apa dan sebagainya, pergi buat kemo dan sebagainya, sekali 3 kali kemo, sekali kemo 12,000 contoh. Orang yang sakit tu relax, redha. Saya mulakan kuliah saya tadi dengan kisah Urwah bin Zubair. Kaki kena potong, tak nak bius. Sebab apa? Sebab redha. Tahap macam tu pun Nabi SAW tak sebut nama dia masuk dalam syurga Allah. Apatah kita sakit perut pergi hospital, doktor tak tahan, painkiller doktor. Boleh? Tak boleh. Saya berbanding makan Panadol, cari orang rumah. Walhal dalam kitab dan Islam sebut redha. Sebab itu ulama membahaskan redha ini banyak tahapnya. Jadi malam ni kita nak tahu tahap kita di mana redha itu. Umur kita 60 mungkin, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 mungkin, ada yang dah ada cucu, ada yang dah cicit. Kita nak tengok tahap redha kita dengan Allah ni di mana, kedudukan kita di mana. Ulama bahas dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, perkataan redha sama ada mufrad atau jamak dalam semua konteks ada 73 kali disebut perkataan redha, dan yang paling banyak penggunaannya adalah radu dalam Quran. Radu ni artinya redha lah. Allah sebut, Allah seru dalam Quran 73 kali. Persoalannya, redanya kita itu di mana? Itu persoalannya. Redha adalah satu disiplin atas diri masing-masing. Tujuan macam saya kata tadi, untuk pelihara diri kita daripada nafsu. Baik, yang pertama, nafsu yang paling bawah, yang paling rendah adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, baik ke jahat ke sama aja. Dia buat baik pun tak kisah, dia buat jahat pun dia tak kisah. Ini adalah nafsu ammarah. Ini jenis mulut tak ada insurannya. Satu hari kalau tidak marah, tak maki orang, tak lengkap hidup dia. Pada masa yang sama, dia tahu dia buat salah, kemudian dia istighfar, astagfirullah. Dia tahu baik ke buruk ke, dia buat juga. Ini adalah nafsu ammarah. Saya yakin orang-orang semua kasih Bandar Tun Hussein On ni tidak. Kalau dia nak marah orang tu dalam hati. Orang dalam ni dia politik buat. Dia politik maksudnya dalam tu macam rimau nak keluar kambing. Ya baik, maksudnya dia orang politik pandai. Nafsu ammarah nombor 1. Allah sebut dalam Quran, orang yang pegang nafsu ammarah ni, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah engkau wahai manusia yang mulut tak ada insurans. Allah sebut dalam Quran. Hari ni berapa ramai dalam media sosial ni tengah live TikTok ni, berapa ramai dalam TikTok ni, dalam Facebook yang tak ada insurans mulut. Ni baru-baru ni, minta maaf cakap lah,
artis yang cerita, oh kita melambahkan warga asing, 3 juta warga asing, seharusnya kerajaan wujudkan satu pusat pelacuran. Artis ni tujuannya apa? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Islam melarang untuk kita melacur, minum arak, innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan. Tak boleh. Dia lagi sebut orang Islam artis ni. Tuan-tuan carilah sendiri. Lambakan warga asing di ibu kota 3 juta orang, menyebabkan mereka tidak punya isteri, isteri mereka di Bangladesh, di Indonesia, di Myanmar, di India dan sebagainya. Maka kita harus mencadangkan supaya pusat pelacuran dibuka. Ini nafsu apa ni? Nafsu kuda namanya. Subhanallah. Nak mengajak orang, nak iklan ke, nak itu ke, takkan begitu kaedahnya. Satu, nafsu ammar. Ayah-ayah, ibu-ibu zaman muda kita duk ngata ke orang. Ada? Ada. Alah, dia tu ingat duit banyak sangat, mati besok tak? Ngata ke orang. Dia ingat hidung dia mancung sangat, dengan handsome ke? Ngata ke orang. Kita kata ke orang tu rambut kemai lebat lagi pun salah. Muda-muda dah botak pun salah. Baru 40 lebih rambut dah beruban pun salah. Ngata ke orang. Nafsu ammarah, tak ada redha. Pergi pula ke Mekah, tengok orang tak ada kaki pula. Kita tidaklah anak-anak kesian tahu, oh pakcik tu tak ada kaki. Anak kita lah zaman-zaman kecil, tak tahu. Dalam kehidupan seharian ni mengatakan orang nafsu ammarah. Bagaimana cara nak kawal? Zikir banyak-banyak, banyak mengingati Allah. Daripada nafsu ammarah, zikir banyak-banyak, cuci dosa, istighfar banyak-banyak, naiklah tahap yang kedua, bersih sikit, up sikit. Nafsu lawwamah. Dalam Quran ada sebut lawwamah. Nafsu lawwamah ni, dia tahu dia buat salah, dia tahu dia buat salah, kemudian dia datang sembahyang, dia istighfar, astagfirullah, aku buat salah tadi. Keluar saja, pergi balik mencuri, buat salah. Pergi mencuri, datang surau maghrib pula, astagfirullahaladzim, buat salah tadi, nak pulang ke tidak, tapi duit tak ada ni. Besok buat lagi, datang tobat pula. Ni nafsu lawwamah. Yang ni geng-geng keluar masuk penjara. Masuk seminggu, kena tahan, reman, keluar balik. Kena tahan pula 6 bulan, keluar balik. Nafsu lawwamah. Adakah kita tergolong dengan golongan nafsu lawwamah? Tepuklah dada, tanya nasib. Tadi yang pertama nafsu ammarah, nak bersihkan diri, zikir banyak-banyak, ingat pada Allah. Yang kedua nafsu lawwamah, buat jahat, taubat pada Allah. Buat jahat, taubat pada Allah. Nak sucikan lagi, zikir lagi pada Allah banyak-banyak. Astagfirullah, astagfirullah, banyak sebanyak mungkin. Masuklah tahap yang ketiga, nafsu yang dinamakan nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, mula-mula dapat hidayah, tiba-tiba datang sembahyang maghrib, dengar pula imam baca sedap, best lah sembahyang, besok tak datang dah. Mulhamah, berada di persimpangan. Tiba-tiba dengan azan tu sedap, nak pergilah datang masjid surau Al-Ansar ni, tiba-tiba hari Jumaat, hari ni khutbah pasal apa ni, datang, besok tak datang, tak sembahyang. Itu adalah nafsu mulhamah, berada di persimpangan. Ramai di kalangan umat Melayu Malaysia macam tu. Ramai yang ada dalam tengok live ni macam tu, mulhamah. Kejap nak buat baik, kejap tinggal sembahyang, kejap 7 hari pertama puasa, masuk hari ke-8 sampai ke 29 ke laut. Ramai macam tu. Tak cukup dengan itu, nak bersihkan lagi, zikir lagi pada Allah. Masuklah tahap yang keempat, namanya nafsu mutmainnah. Ni ramai orang pernah dengar perkataan mutmainnah. Mutmainnah ini tenang,
tenang, tak tergugat hidup. Sama ada datang bencana pada dia, ada masalah timbul, ada orang puji dia, ada orang hina dia, datang sakit, datang senang, dia tenang. Ini nafsu mutmainnah. Ada di kalangan orang kita macam tu ramai. Sama ada dia sebab dia ada nafsu mutmainnah, redha dia tu tinggi, ataupun dia tengah sakit, menahan sakit. Daripada aku cakap banyak, aku diam lagi berduit. Ini tahap-tahap redha ayah-ayah, ibu-ibu terhormati Allah sekalian. Kita di mana? 4. Yang pertama saya ulang balik, ammarah. Yang kedua lawamah. Yang ketiga mulhamah. Yang keempat mutmainnah. Tenang ni mahal ayah-ayah. Saya orang muda, saya tak tenang. Hidup dengan anak kecil, nak hantar pergi sekolah, nak pergi kerja, datang kelang kabut mengajar, cuba nak menjadikan hidup ni sempurna untuk anak-anak. Ayah-ayah, anak dah besar, dah selesai tanggungjawab, semua dah kerja, dah kahwin, mungkin dah ada cucu. Yang muda ni terkejar-kejar, hidup tak tenang. Tapi di mana kedudukan ayah-ayah, ibu-ibu, hidupnya tak tenang. Ada di kalangan kita nak tidur malam tak boleh. Betul? Ya. Tak tenang, kena makan pil tidur baru boleh tidur. Hidup tak tenang. Ada di kalangan kita yang perempuan, tak maaf ibu-ibu, tak boleh tidur kalau tak membebel kepada anak-anak dan suami dulu. Apalah abang ni besok pergi hantar ni anak, dia tak boleh tidur selagi tak membebel kepada anak dan suami. Ada di kalangan kita, bukan di sini lah, tempat lain. Macam tu, hidup ni tenang terbaik. Mutmainnah yang ulama sebut tahap yang keempat. Bukan semua orang boleh tidur awal. Ada yang tak tidur, tengok bini sebelah, tengok anak bilik sebelah. Kita nak tengok-tengok bola lagi, sambil-sambil mikir apa nak jadi. Tak tenang. Ada waktunya. Sebab itu bagaimana cara dia, ulama ajar macam-macam. Sembahyang sunat witir, sunat taubat, sunat hajat, baca Quran, nak menenangkan diri, zikir banyak-banyak kepada Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, nafsu radiyah, redha kepada Allah. Nafsu redha kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam, nafsu mardiyah. Mardiyah ni wali, mulutnya masin, apa nak jadi sekalipun dia redha. Kalau saya sebut satu perkataan ni sensitif, tapi saya nak sebut jugalah. Ni mardiyah ni tahap wali. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu ada lah, orang sekarang ni di Malaysia, tak kira tok guru mana sekalipun, kalau ada dah memang wali. Kerajaan yang ada ni tak payah tukar, redha lah badan dia lah, tapi lah sensitif, betul? Tapi di manakah nilai nafsu mardiyah kita? Sebab itu saya boleh kata di kalangan kita tidak ada wali. Zaman-zaman dulu ya. Yang keenam dan yang ketujuh, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, nafsu kamilah, yang cuma ada pada Nabi dan Rasul, tidak ada pada orang lain. Ayah pen pun tak ada. Dia cakap dia Rasul, dia Nabi bangsa Melayu, lantak dia lah dia cakap. Tak ada. Orang tanya melenting, orang tanya melenting. Nafsu kamilah. Saya ulang balik. Yang pertama nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mulhamah, yang keempat nafsu mutmainnah, yang kelima nafsu radiyah, yang keenam nafsu mardiyah, dan yang ketujuh nafsu kamilah. Berarti elok di mana kedudukan kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama Zunnun Al-Masri, redha adalah orang yang gembira menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik ke, buruk ke, kereta aksiden ke, terjatuh ke, motor berlanggar ke, rumah terbakar ke, tadi elektrik, apa sekalipun, dia gembira. Dia redha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama yang lain, Ahmad bin Ujaibah kata redha ini
diterima musibah dengan wajah yang senyum. Suami kahwin lain diam-diam, maaf ya ibu-ibu, senyum bini. Ada isteri ayah-ayah buat gitu? Tak ada. Lagi di pelangkong ni ada? Tak ada. Jangan kata ayah-ayah saya punya, tak ada. Ini Ahmad bin Ujaibah cakap. Kata pengarang kitab Al-Hikam Ibni Atha'illah Al-Sakandari, redha adalah pandangan hati kita ataupun pilihan hati kita terhadap Allah dan menjauhkan marah di atas pilihan yang telah tersebut itu. Kita jauhkan marah kita daripada yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Allah Ta'ala takdirkan bahawasanya suami kita mati dulu, jangan bersedih, gembira. Allah Ta'ala takdirkan isteri kita mati dulu, jangan bersedih, gembira. Allah Ta'ala tarik nyawa anak kita aksiden, jangan bersedih, gembira. Ayah-ayah, kita tak kena ujian. Mungkin ada di kalangan kita kena ujian. 2021, seorang suami kehilangan seorang isteri dan 7 orang anak dalam banjir, ditanam dalam satu liang lahat, tanam dalam keadaan menangis. Bila pemerintah tanya, aku redha. Nak cari tahap itu, subhanallah. Itu orang Melayu kita. Ya ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, balik pada start pada malam ini, kita tengok di mana nilai kita, nilai redha kita dengan Allah. Kalau imam kejap lagi dia boleh baca doa, ya Allah ya Tuhanku, ya Tuhan kami, redhakanlah kami untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau imam tadi boleh baca, akan datang boleh baca, besok pun dia akan baca dan sebagainya. Kita nak tengok sebaliknya, di manakah di sisi Allah nilai redha kita setelah apa yang Allah Ta'ala campakkan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kita hutang piutang yang banyak, adakah kita redha? Allah Ta'ala berikan kita, kurniakan kita isteri, kurniakan anak, mungkin tidak sempurna, ada yang cacat dan sebagainya, mungkin ada di kalangan kita cucu autism, adakah kita redha? Ini yang paling penting. Maka tutup buku lama, lupakan 2023, 2024 ni. Kita cuba baiki diri kita, hubungan kita dengan Allah, kasih sayang kita dengan Allah, hablu minallah, dengan perbanyakkan zikir supaya nilai redha kita itu diangkat ke tahap yang tertinggi. Mustahil untuk menjadi nafsu kamilah, nafsu seperti Nabi dan para Rasul. Susah nak jadi nafsu mardiyah, nafsu seperti orang wali. Mungkin boleh cari nafsu radiyah, orang yang sentiasa redha akan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Paling kurang dapatkanlah nafsu mutmainnah, tenangkan hidup. Nak ke mana lagi kita? Usia pun dah senja-senja, mati tak kenal siapa, rambut putih, rambut hitam atau tak ada rambut, anytime boleh mati. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meredai hidup kita sepanjang hidup kita bersama isteri, keluarga dan anak-anak. Ayah-ayah, ibu-ibu, nasihat saya yang terakhir dan kepada diri saya sendiri, buat solat, buat puasa, buat ibadah, buat amalan, bukan kita nak kejar pahala atau nak mengelak dosa. Pahala dan dosa itu adalah kerja malaikat yang telah ditulis, yang akan ditulis, yang telah diarahkan oleh Allah. Tujuan kita hidup di muka bumi ini, dipenjara dengan hukum-hukum Allah ini, kena solat, kena puasa, kena zakat ini, kerana nak mencari redha Allah. Pahala buatlah banyak mana pun pahala. Setiap tahun pergilah haji, pergilah umrah, qadalah solat, buatlah tahajud, buatlah taubat, buatlah apa sekalipun. Tetapi kalau Allah tidak redha kita masuk syurga, takkan bau syurga kita pun tak akan. Sebab itu doa imam tadi sangat penting. Doa ayah-ayah, ibu-ibu kepada anak-anak, kepada isteri sangat penting. Doa ibu-ibu kepada anak-anak, kepada suami sangat penting. Redhalah mereka ini, redhalah ahli keluarga ibu ini ya Allah, supaya mereka ini sentiasa mendapat redha daripada-Mu ya Allah. Redhalah hidup aku, redhalah hidup keluarga aku. Berikanlah kami keredaan-Mu ya Allah, supaya kami boleh masuk syurga-Mu ya Allah. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah.
Yang kurang tu kelemahan kita semua sebagai makhluk yang dhaif lagi hina. InsyaAllah kita berjumpa di masa yang akan datang. Mudah-mudahan akan datang kali yang akan datang dalam keadaan senyum, tenang, redha kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.